Baik, kita teruskan lagi dalam kerusi panas ini bersama saya Zulkifli Bujang. Dan tetamu saya ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Dato' Dr. Masyidah Ibrahim. Kita masih lagi berbincang tentang soal kecelaruan gender. Tadi di awal perbincangan itu saya ada menyuarakan tentang soal SUHAKAM ataupun hak asasi manusia Malaysia yang sedikit sebanyak juga cuba memperjuangkan tentang prinsip-prinsip hak asasi. Ini soal hak asasi juga, Doktor. Hak asasi ini kena kita bezakan, mestilah terpimpin ya. Bagi saya nak memperjuangkan apa ya, kita kena jelas bahawa apa yang nak diperjuangkan. Apakah kita nak memperjuangkan satu budaya yang songsang? Saya percaya kalau diberi makluman yang jelas, tidak siapa yang akan bersetuju seorang lelaki itu bertukar menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Jadi dalam hal ini kita jangan terkeliru. Kebebasan seseorang itu tidak sampai dia boleh berbuat sesuatu kepada dirinya sendiri sehingga menyebabkan adanya gejala songsang itu berlaku. Jadi pada saya hak asasi adalah kebebasan manusia tetapi harus terpimpin kepada perkara-perkara yang dibolehkan saja, Zul. Okey, baik. Kita ada pemanggil seterusnya. Cik Mak Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk. Saya ini di Johor. Kalau lah wanita merek lelaki-lelaki, di Johor gelar bapuk. Ya. Jadi kata saya di sini, kita memang betul, memang ada undang-undang, memang ada agama, kerajaan apa-apa ya. Tetapi kadang-kadang tu, kenapa kalau memandangkan ibu bapa yang menjaga kanak-kanak ni, kalau ditekankan sangat, engkau mesti buat ini, engkau mesti buat itu, tidak akan menekan emosi, jadikan stres pada budak tu. Dan nombor dua juga, kalau sudah tidak akan boleh kita longgarkan kerajaan ke siapa ke swasta ke apa menerima mereka ni untuk bekerja sebagai manusia biasa. Pasal apa? Tetapi dengan syarat makna ikut arahan apa yang dibenarkan oleh agama, apa yang dibenarkan oleh kerajaan. Kalau melanggar, baru dihukum. Maknanya kalau dia terima sebagai medical assistant, paksa dia pakai lelaki, jangan memakai perempuan. Atau perempuan paksa pakai perempuan. Kalau dia berubah, okey, baru tindakan. Jadi rasa saya, kata seorang ibu bapa ada pernah kata, orang pandai bercakap tapi belum kena batang hidung dia. Inilah nasihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sulaiman. Kita terima panggilan telefon lagi, Cik Ahmad Sufian. Okey, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kepada Datuk saya ingin bertanya beberapa soalan ya. Saya mempunyai seorang abang, abang yang berwawakan sebagai perempuan lah. Dan kiranya daripada keluarga kami ini pun mereka menjaga abang saya ini dan menerima keadaan segalanya. Abang saya ini berpakaian seperti perempuan dan dari dulu, dari kecil lagi mereka dicemuh oleh masyarakat, dihentam oleh guru-guru, dihentam oleh sana sinilah. Tetapi saya ingin mengatakan bahawa memang betul kita perlu membendung budaya ini, tetapi kita juga kena ingat bahawa mereka juga seorang lelaki, seorang manusia dan tidak mudah bagi mereka untuk menerima, bukan untuk menerima hakikatlah, untuk menyesuaikan dan untuk berubah dan mereka memerlukan masa yang lama. Dan di sini saya juga ingin meminta kepada masyarakat supaya tidak sewenang-wenangnya menggelarkan mereka bapuk kerana masyarakat tidak dalam kasut yang abang saya pijak. Okey, walaupun dan saya juga berdoa kepada Allah supaya abang saya ini akan dapat berubah satu masa nanti. Tetapi saya juga ingin berharap agar kerajaan juga tidak mengambil selective prosecution ataupun menangkap golongan maknya dan dihantarkan dan dihantarkan untuk kursus-kursus yang boleh membuat mereka berasa tidak selesa. Tapi saya juga berharap agar kerajaan dapat membuat satu kursus yang mana abang saya ini boleh berubah semula ke pangkal jalan. Tapi saya tidak berkata bahawa keluarga kami menerima, tapi keluarga kami juga berdoa jugalah dan meminta kalau ada bantuan yang boleh diberikan oleh kerajaan dan sebagainya untuk membuat abang saya ini berubah. Baik. Terima kasih Cik Ahmad Sufian. Tidak menerima tetapi sedikit sebanyak perlu juga untuk mempertahankan seorang anak, seorang abang, seorang sesiapa sahaja ahli keluarga kita. Zul, kita lihat dia awal kita bersiaran, mereka-mereka yang caller kita ni daripada orang yang melihat. Mereka bukan player dalam tu, mereka hanya melihat di luar. Sebab itu kita nampak mereka ni keras. Kenapa tak ambil tindakan, kenapa tak begitu, kenapa begini-begini, apa kerajaan buat. Tetapi caller yang terakhir ni kita lihat orang yang menghadapi. Sebab itu Cik Mat Sulaiman tadi dia sebut tak kena batang hidung, belum tahu. Jadi
pada setengah keluarga tadi dia katakan bahawa dia cuba yang terbaik untuk mendidik. Tetapi akhirnya anak ini membesar juga untuk menjadi janda yang celaru. Dilahirkan sebagai kita kata seorang lelaki, tetapi akhirnya dia nak juga menjadi seorang perempuan. Jadi saya tertarik bila Cik Mat Saliman kata dia memohon kepada masyarakat ini untuk memberi peluang mereka berubah, seperti contoh yang dia beri pada mereka tempoh percubaan. Kalau dia nak bekerja sebagai pembantu hospital, kita letakkan syarat. Kalau dia tidak boleh mengikut kepada syarat kita, dia tidak boleh bekerja. Tekanan bahawa dia harus bekerja mengikut gendernya itu menjadi satu driving force atau penolak kepada dia untuk berubah. Adakah di sektor awam sekarang ini menerima mereka bekerja? Kita kena tahu, sebab itu bagi mereka ini soalan pertama bila dia nak bekerja, kita nak tanya dia nak masuk bilik air mana lelaki ke perempuan. Jadi kalau dia seorang lelaki, dia kena masuk bilik air yang lelaki. Kalau dia perasaannya perempuan, itu kita kata tadi, adakah badan dan perasaan yang katakan celaru tadi, atau sampai kepada emosi, sampai kepada mencintai, sampai kepada melakukan hubungan seksual dan menukar jantina. Jadi dia ada tahap-tahapnya begitu. Kita kena tengok di tahap mana seseorang itu berada. Kadang-kadang Jadi adakah faktor penentunya bilik air itu sendiri? Antaranya dia sendiri nak tahu dia nak pergi ke mana, dengan siapa dia nak masuk bila dia pergi bekerja. Kita sendiri bila dia nak sembahyang, dia nak masuk tempat mana. Tetapi Cik Zul, 100% daripada mereka-mereka yang kita bawa di dalam kursus kita ini, hampir 100% lah. 20 tahun tidak pernah mengambil wuduk dan menangis bila mengambil wuduk dan merasa mereka ini dekat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saya melihat bahawa dia tidak lari daripada faktor jauh daripada agama itu sendiri untuk membimbing diri mereka. Dan seperti tadi Mak Sufian sebut bahawa abang sendiri, dia tahu bahawa dia tak dapat menolak. Takkan dia nak buang abang dia sampai akhirnya abang tu hilang, keluarga tak tahu ke mana, dan mungkin terdedah kepada untuk bertukar agama dan sebagainya bila keluarga sudah tidak mau menerima. Tetapi ada tak di sana? Memang ada kerajaan menyediakan, tetapi orang yang nak datang ini mestilah dia sendiri. Itu modal pertama. Jadi kalau diri dia tidak bersedia untuk berubah, mana mungkin kita memaksa dia untuk berubah. Itu sebabnya kalau ada akta, kita boleh tangkap dan arahkan, maksudnya tidak. Dari pihak mahkamah mengeluarkan arahan untuk dia berubah dan pergi ke pusat-pusat tersebut. Kita tidak kata ada arahan mahkamah, tetapi bila ditangkap, kita menasihati dia. Kadang-kadang dalam mendidik masyarakat ini tidak semuanya melalui hukum semata-mata, tetapi mendekati mereka dan merasakan bahawa mereka ini dinasihati. Itu pada saya lebih mujarab daripada sekadar untuk memberi hukum kepada mereka ini, dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Kerana Islam ni adalah agama kasih sayang, agama pendidikan, agama mendakwah, bukan mendakwa. Baik. Apa modul yang digunakan untuk mengubati mereka ni? Cantik soalan tu, saya suka tu. Apabila kita panggil mereka untuk bersama, kita tidak menggunakan pendekatan macam saya kata tadi, syarat pertama potong rambut, tidak. Tapi kita membawa dia dan kita bagi tahu. Soalan pertama kita bagi tahu, sebagai awak sebenarnya lelaki dan kita kena sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ke? Saya ingatkan saya perempuan. Tak, awak ada tanggungjawab untuk sembahyang Jumaat. Jadi ramai di antara mereka tu dibawa naik bas untuk ambil sembahyang. Kita biarkan dia bersolat, tapi kita letakkan dia di saf belakang dengan rambut dia yang panjang, dengan buah dada yang implan dan sebagainya. Kita biarkan dulu perlahan-lahan, sebab mendidik ini tidak boleh dengan cara paksaan dan takkan berlaku dalam masa sehari dua. Jadi tak cukup sekali. Tapi Alhamdulillah, untuk tahun ini saja, bagi mereka yang mengikuti kursus yang kita anjurkan, mereka ingin mengikuti kursus ini untuk kali kedua, sebab sebenarnya mereka ini tidak didekati. Itu boleh agaknya Datuk beri jaminan kepada saya ataupun kepada pendengar semua yang kerajaan akan mengambil langkah yang proaktif, yang lebih agresif lagi untuk menangani perkara ini? Kerajaan telah pun mengambil langkah, tetapi kita memerlukan kerjasama masyarakat, kerjasama pihak keluarga untuk memujuk mereka yang terlibat dengan masalah ini bersama-sama dengan kita. Baik. Kita memerlukan kepada masyarakat yang bila nampak gejala ini telah menjadi satu gejala sonsang, melaporkan kepada pihak-pihak terbabit untuk tindakan diambil. Kita perlukan kepada kerjasama semua pihak untuk kita berjaya. Baik. Tetapi kalau mengharapkan kepada kerajaan semata-mata untuk mengambil tindakan dan selain daripada itu keluarga lepas tangan dan tidak memaklumkan pada kita,
saya tidak rasa perkara ini dapat kita selesaikan dengan baik. Baik. Terima kasih Senator Dato' Dr. Masyidah Ibrahim Kembali bersama dengan kita dan menjawab segala persoalan ini. Dan komitmen itu yang kita mahukan, bahawa semua pihak harus memainkan peranan untuk menangani perkara ini. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah dengan isu yang lain pula. Saya Zulkifli Bujang bagi pihak penerbit saya Marcus Lim dalam Kerusi Panas.